Ramai orang pikir chip komputer dibuat daripada pasir, tetapi antara pasir dan pemproses dalam telepon pintar Anda terdapat puluhan teknologi paling kompleks di dunia. Ya, semuanya memang bermula dengan pasir. Tetapi bukan sebarang pasir, ia mesti mengandungi silikon dioksida yang sangat tinggi. Dan walaupun begitu, pasir ini masih tidak sesuai untuk elektronik. Dalam pasir, silikon terikat kuat dengan oksigen dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Ia hanyalah sebatian kimia. Untuk mendapatkan silikon, oksigen mesti dibuang sepenuhnya. Bagaimana silikon dihasilkan daripada pasir? Di kilang khas, pasir dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi dan melalui proses penurunan kimia. Hasilnya ialah silikon teknikal dengan ketulenan sekitar 99%. Namun untuk chip itu langsung tidak mencukupi. Satu atom benda zinc sahaja boleh merosakkan transistor masa depan. Silikon ultratulen adalah kunci utama. Silikon kemudian disucikan berulang kali. Ia ditukar ke bentuk gas. Kemudian dimendapkan semula menjadi pepejal. Ini menghasilkan ketulenan 99,99,9999% atau lebih. Dikenali sebagai silikon grade semikonduktor. Ia merupakan antara bahan paling tulen yang pernah dicipta oleh manusia. Daripada silikon ini, kristal tunggal ditumbuhkan, silinder besar di mana semua atom tersusun dalam satu struktur sempurna. Proses ini mengambil masa berminggu-minggu dan memerlukan kawalan suhu dan getaran yang sangat tepat. Satu kesilapan kecil keseluruhan, kristal dibuang. Kristal siap dipotong menjadi wafer silikon nipis dan digilap sehingga ketidaksempurnaan diukur pada tahap atom. Inilah asas fisikal chip modern, membina chip lapisan demi lapisan. Kemudian bermulalah pengeluaran berbilang lapisan pada wafer. Bahan disolute, dibuang, dan disolute semula, dan profeste, paratus ratus kali. Setiap lapisan mempunyai fungsi tersendiri. Gabungan semua lapisan menghasilkan pemproses yang berfungsi. Lapisan ini membentuk saluran transistor, gerbang, pennebat, dan memasukkan atom boron atau fosforus untuk menghasilkan silikon jenis P atau N. Alat paling penting di sini ialah litografi. Dahulu, cahaya ultra ungu biasa digunakan. Tetapi apabila transistor menjadi beberapa nanometer sahaja, cahaya ini terlalu kasar. Ia tidak mampu membentuk struktur sekecil itu. EUV mengubah segalanya. Penyelesaiannya ialah litografi EUV ultra ungu ekstrem. Dengan panjang gelombang hanya 13.5 nanometer. Cahaya ini tidak boleh melalui kanta. Tidak boleh difokus seperti cahaya biasa. Diserap oleh hampir semua bahan, termasuk udara. Sebab itu mesin EUV beroperasi dalam vakum. Daripada kanta, EUV menggunakan cermin. Dan disinilah ZEISS memainkan peranan penting. Cermin mereka memantulkan lebih saintu 99% cahaya EUV, mempunyai ketepatan bentuk lebih kecil daripada satu atoma. Jika cermin tersasar, walaupun satu atom chip akan gagal. Tanpa optik ini, EUV tidak boleh berfungsi. Chip 5 nanometer, 3 nanometer, dan 2 nanometer adalah mustahil. Chip 2 nanometers berskala besar belum wujud, tetapi teknologinya sudah ada. Dan chip 3 nanometer sudah digunakan dalam produk Apple. Itulah sebabnya mesin EUV ASML tidak boleh dihasilkan tanpa optik ZEISS. Chip modern bukan sekadar silikon, ia adalah gabungan kimia ultratulen, fisik cahaya, optik pada tahap atom, dan teknologi yang hanya dikuasai oleh beberapa syarikat di dunia. Semua ini supaya telepon pintar boleh berfungsi di dalam poket Anda dan Anda boleh menonton video ini. Apa pendapat Anda? Tulis di ruangan komen.